pukul 10 malam. Macam juga malam-malam yang lalu, semua orang akan tutup pintu dan tingkap rumah. Pastikan semua berkunci. Tiada yang boleh masuk ataupun keluar dari rumah. Ibu bapa akan pastikan anak-anak semua masuk tidur. Yang bekerja di luar semua akan pulang ke rumah. Keadaan di kampung aku ni memang akan sunyi. Bermula pukul 10 malam. Mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa semua orang di kampung ni berkurung di dalam rumah setiap kali jam menunjukkan pukul 10 malam? Percaya atau tidak, ada kisah yang menyeramkan pernah berlaku di kampung tempat aku tinggal. Satu titik hitam yang pernah berlaku di sini. Nama aku Amin. Kisah ini diceritakan oleh ayah aku kepada kami. Ini berlaku 50 tahun dahulu. Kampung aku ni seperti juga kampung-kampung yang biasa, cuma yang agak pelik, ada sebuah rumah di hujung kampung yang orang kampung percaya dihuni oleh seorang ahli sihir yang orang kampung gelar sebagai Pak Tam. Umur Pak Tam dalam lingkungan lewat 50-an. Mula-mula orang kampung tak kisah sangat pasal Pak Tam. Cuma ada kabar angin yang tersebar di seluruh kampung mengatakan yang Pak Tam ni suka kepada seorang gadis kampung. Anak ketua kampung yang bernama Anis. Dalam lingkungan 25 tahun. Anis ni memang gadis yang paling cantik di kampung aku dulu. Kulitnya putih, perwatakan ayu yang menjadi kegilaan lelaki-lelaki di kampung aku. Mengikut cerita, macam-macam cara Pak Tam buat untuk menambat hati Anis. Sehingga kan dia sanggup menghantar jin untuk mendampingi Anis. Dan jin-jin ini akan menghalang lelaki daripada memiliki Anis. Pernah satu ketika, tinggal seminggu lagi Anis ingin menikah dengan lelaki pilihannya. Tetapi lelaki tersebut hilang tanpa dapat dikesan. Ada yang cakap dia hilang di hutan ketika memburu. Ada juga yang cakap dia lemas di sungai berdekatan. Dan ada yang lebih menakutkan. Kabar angin mengatakan Pak Tam yang menyebabkan kehilangan lelaki itu. Bukan sekali, tetapi ada 2-3 kali lelaki yang ingin menikahi Anis hilang tanpa jejak. Dan semua menunding jari kepada Pak Tam. Dia orang cakap semua ini kerja Pak Tam. Tetapi walau macam mana pun Pak Tam cintakan dan mahukan Anis menjadi istrinya, Anis tetap menolak. Sehinggalah pada suatu hari satu kampung dikejutkan dengan kehilangan Anis. Dia diculik. Ketua kampung lantas mengumpul semua orang kampung. Rumah pertama yang mereka serbu adalah rumah yang berada di hujung kampung, rumah Pak Tam. Sampai saja ke kawasan rumah Pak Tam, benda pertama yang mereka lihat ialah badan seorang wanita yang baru sahaja dirogol dan digantung di bahagian pintu masuk rumah Pak Tam. Semua orang kampung yang datang ke situ terkejut apabila melihat wanita tersebut ialah Anis. Gila, akibat cintanya ditolak berkali-kali, Pak Tam sanggup untuk merogol dan membunuh Anis. Perasaan marah dan benci membuak-buak. Orang kampung segera mencari Pak Tam di sana sini. Mayat Anis diturunkan dan rumah Pak Tam dibakar. Gila, orang tua ni dah gila, kata orang kampung. Pak Tam mesti mati, sahut orang kampung yang lain. Beberapa jam selepas itu orang kampung dapat menangkap Pak Tam. Dia bersembunyi di hutan berdekatan kampung. Dia dibawa ke tengah-tengah kampung dan dihukum dengan serta-merta. Pak Tam digantung. Api dimarakkan di sekeliling Pak Tam. Semua orang dapat melihat ahli sihir yang membunuh anak ketua kampung ini. Tetapi apa yang mengubah nasib penduduk-penduduk kampung di sini untuk selama-lamanya? Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia sempat berkata, "Aku akan pastikan semua orang di kampung ini terseksa. Aku akan jadikan Anis seorang Pontianak dan akan mengganggu hidup seluruh orang kampung di sini." Namun begitu, ugutannya diabaikan oleh orang-orang kampung. Di akhir-akhir hayat Pak Tam dia dimaki, dicaci dan dikeji. Selepas kejadian tersebut, satu kampung di dalam keadaan berkabung. Semua penduduk kampung
masih lagi terkejut dan sedih kerana Anis diperlakukan sedemikian, dirogol dan dibunuh dengan kejam oleh Pak Tam. Tetapi tanpa orang kampung sedar, satu lagi insiden akan menghantui hidup mereka untuk selama-lamanya. Seminggu selepas kejadian tersebut, setiap pukul 10 malam akan ada seorang wanita yang berbaju putih, berambut panjang, mundar-mandir di kawasan kampung. Wanita ini akan cuba masuk ke dalam rumah dan menghantui penduduk di dalam rumah tersebut sehingga mereka membunuh diri. Orang kampung yakin wanita tersebut adalah Anis. Terkejut bila teringat sumpah Pak Tam yang dikatakan dia sebelum dia meninggal dunia. Dia akan jadikan Anis Pontianak untuk mengganggu penduduk kampung. Kini, sumpahan Pak Tam terhadap kampung tersebut sudah pun terjadi. Anis telah menjadi Pontianak. Ada satu malam, sebuah keluarga terlupa untuk menutup pintu. Keesokan harinya, orang kampung menemui kesemua ahli keluarga di dalam rumah tersebut menggantung diri mereka di bahagian ruang tamu. Sehinggalah hari ini, setiap pukul 10 malam, kami akan menutup pintu dan tingkap dan pastikan tiada siapa yang dapat keluar dan masuk. Kalau ada ketukan yang kedengaran, kami cuma berdiam diri kerana kami tahu itu adalah Anis. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video seperti ini, pastikan anda like dan share. Ini adalah satu kisah fiksyen yang ditulis oleh saya. Kopi-kopi seram akan dimuat naik pada pukul 10 malam pada setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Pastikan anda subscribe untuk menyertai kami bercerita seram pada pukul 10 malam dari hari Isnin sehingga Jumaat. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kopi-kopi go, menarik setiap hari.